Ya, selesai. Jelas Doktor. Lepas tu ni tak apa nama? Nampak tak yang saya share tu, skrin tu? Nampak. Nampak Okey, Ustaz. baik. Jelas. Hari ni ada exam ke? Ada pagi Ada tadi. Ustaz. Habis pukul 12. Oh, habis pukul 12 ya. Okey, tak apa. Hari ni sebab besok ada lagi tak? Besok tak ada. Besok tak ada. Okey, besok tak ada. Okey, baguslah. Hari lusa kita dah masuk ulum hadis, betul tak? Betul Doktor. Okey. So, ringkas je sebenarnya. Saya nak fokus pada beberapa tajuk yang penting untuk ni lah, senang untuk final exam nantilah pada hari Rabu ni insya-Allah. Cuma ataupun kita buat macam revision je lah sebenarnya. Sana saya nak tengok tajuk lagi yang mau masuk. Sekejap ya. Sampai mana dah? Belajar sampai mana? Ada sampai pembagian hadis sahih saya. Pembahagian hadis sahih. Kalau tak silap saya. Okey, baik. Pembahagian hadis sahih. Okey. Sekejap. Hadis daif dah masuk dah? Pembahagian hadis daif? Belum lagi. Belum lagi. Okey, pembahagian hadis daif. Okey, sekarang ni kita nak masuk sikit tentang hadis daif. Sekejap, kat mana? Mana dia punya ni? Sekejap. Bukan kat sini. Sini. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, ringkas. Sebelum ni awak semua dah belajar tentang hadis sahih, betul tak? So, pembahagian hadis sahih boleh kita ringkaskan terbahagi kepada dua, iaitu sahih dan juga hasan. Sahih dan juga hasan. Ataupun mungkin kita sebut pembahagian hadis makbul lah. Makbul ni maksudnya adalah hadis yang diterima. Hadis yang diterima. So untuk hadis yang diterima ada dua, iaitu hadis sahih dan juga hadis hasan. Hadis sahih ada dua, iaitu sahih li zatihi dan juga sahih li ghairihi. Demikian juga hasan ada dua, hasan li zatihi dan juga hasan li ghairihi. Okey, sampai situ boleh dapat ke? Boleh? Boleh Doktor. Okay, Boleh Doktor. Okey. So sekarang ni kita masuk al-hadis al-mardud wa aqsamuhu. Hadis mardud dan jenis-jenis hadis mardud. Jenis-jenis hadis mardud. Okey. Kita tengok sekejap sepintas lalu. Okey. Hadis mardud ni adalah hadis yang ditolak. Mardud maksudnya ditolak. So sebelum ni kita bincang tentang hadis makbul yang diterima. So hari ni kita nak tengok hadis mardud, iaitu hadis yang ditolak. Hadis yang ditolak. Okey. Apa takrif hadis yang ditolak? Hadis yang ditolak ini adalah hadis yang hadis yang tidak memenuhi syarat hadis makbul. Okey, dapat semua?
Maksud hadis mardud adalah hadis yang tidak menepati syarat hadis makbul. Hadis makbul ada berapa syarat? Ada 5 syarat. Betul tak? Betul. Sanad yang bersambung, perawi mesti adil, Oh. perawi mesti dhabit. Lagi? Tiada illah. Tiada illah. Lagi satu. Tidak berlaku syaz. Yes. 6. Tidak berlaku syaz. So ada 5 syarat hadis makbul. Hadis sahih dan juga hadis hasan. Hadis sahih lah. 5 syarat ni. So untuk hadis mardud, hadis yang ditolak, tidak mencukupi salah satu daripada 5 syarat yang kita sebutkan tadi. Mungkin sanad dia terputus, maka ianya mardud. Ataupun mungkin sanad dia okey, tak ada masalah, tetapi perawinya tidak adil, maka hadis itu mardud, tertolak. Ataupun perawinya adil, sanadnya bersambung, tetapi perawinya tidak dhabit. Tidak dhabit. Sekejap ya. Okey. So itu adalah ta'rif bagi hadis mardud. Ta'rif bagi hadis mardud. Okey. Sebab hadis-hadis itu tertolak banyak sebablah. Saqtun minal isnad, sebab sanad dia terputus, ataupun ta'nun fil rawi, ataupun perawi dia bermasalah. Perawi dia memiliki ataupun perawinya dikritik, diberikan kritikan oleh para ulama. So ada 2 sebab kenapa sesebuah hadis ditolak. Yang pertama, saqtun minal isnad, iaitu sanadnya terputus. Kemudian yang kedua, ta'nun fil rawi, perawinya diberikan kritikan oleh para ulama. Okey, dapat ke? 2 sebab kenapa hadis ditolak. Dapat sampai situ? Dapat Doktor. Okey, baik. Kalau saya laju sangat, saya minta awak semua bagi tahu kat saya apa yang tak faham, so saya boleh ulang semula insya-Allah. Okey. So kat sini saqat minal isnad ni, kat sini kita akan tengok ada hadis muallaq, ada hadis mursal, ada hadis mu'dal, ada hadis munqati', ada hadis mudallas dan juga ada hadis mursal khafi. Yang ni awak semua dah belajar belum? Belum lagi. Muallaq, mursal, mu'dal, munqati', mudallas, mursal khafi, dah belajar ke belum? Belum lagi Doktor. Belum. Okey. Okey, hadis muallaq. Apa maksud hadis muallaq? Hadis muallaq ringkasnya adalah hadis yang terputus sanadnya ataupun hadis yang terputus pada awal sanad. Sekejap ya. Yang ni tak perlu sanad. Kita terus pergi kepada hadis muallaq. Allah. Okey ni. Hadis muallaq adalah hadis yang terputus ataupun hadis yang dihazafkan pada awal sanad seorang perawi atau ramai atau keseluruhan sanad. Dapat? Dapat Doktor. Okey. Hadis yang terputus pada awal sanad sama ada seorang perawi ataupun ramai perawi ataupun keseluruhan perawi. So itu kita namakan hadis muallaq. Awal sanad kat mana awal sanad? Awal sanad daripada guru kepada pengarang kitab. Itu maksudnya awal sanad.
Contoh hadis innamal a'malu binniyat. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari ambil hadis ini daripada Al-Humaidi. So Al-Humaidi itu dikira awal sanad. Okey, boleh faham kat situ. Al-Humaidi itu dikira awal sanad. So Al-Humaidi, kemudian Sufyan ibn Uyainah, kemudian Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. So ini semua adalah rantaian sanad bagi hadis innamal a'malu binniyat. Awak semua boleh faham ke? Boleh Ustaz? Boleh. Kawan-kawan Boleh. yang lain macam mana? Jelas ke? Boleh faham ke semua? Boleh. Boleh. Okey. Okey. Saya tak dapat respon daripada semua, jadi saya tak tahu. Awak Boleh, semua boleh. faham? Tak faham. Boleh faham? Okey. So awal sanad itu bermula daripada guru kepada Al-Bukhari. Contoh, kalau hadis riwayat Bukhari. So hadis mu'allaq ini dia terputus pada awal sanad itu seorang perawi ataupun ramai perawi yang terputus ataupun keseluruhan perawi itu dihazafkan, dibuang. So itu kita namakan hadis mu'allaq. Contoh apa? Contoh Bukhari kata qala Malik an Nafi' an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza. Bukhari berkata Imam Malik telah berkata daripada Nafi', daripada Ibnu Umar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tanya awak semua, Al-Bukhari pernah jumpa tak dengan Imam Malik? Tak pernah. Tak pernah. Al-Bukhari meninggal 256 Hijrah lebih kurang. Imam Malik meninggal pada tahun 179 Hijrah. So dia tak pernah berjumpa. Jauh, beza hampir dekat 100 tahun antara Imam Malik dan juga Al-Bukhari rahimahumullah. Tapi Al-Bukhari dalam kitab sahih dia kata qala Malik. Maksudnya di antara Al-Bukhari dengan Malik itu kemungkinan ada dua orang perawi yang dihazafkan. Dua orang perawi yang digugurkan. So hadis ini kita namakan ianya sebagai hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq. Ataupun Al-Bukhari terus kata an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kadza wa kadza. Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW bersabda begitu dan begini. Agak-agak Al-Bukhari pernah jumpa tak dengan Ibnu Abbas, sahabat Nabi? Auni? Bukhari pernah jumpa tak dengan Ibnu Abbas? Auni, ada dengan saya? Okey. Ada. Okey. Pernah jumpa Ya. tak? Al-Bukhari pernah jumpa Ibnu Abbas tak? Tak pernah kot. Tak pernah kot, tak pasti pun, macam tak pasti je. Tak pasti. Tak pasti. Ibnu Abbas apa Ibnu Abbas? Ibn Abbas siapa? Siapa? Bantu. Salsabila. Ibn Abbas siapa? Sahabat. Al-Bukhari dengan Ibn Abbas jauh tak? Jauh. Zaman ke? Sangat jauh. Betul Jauh. tak? Jauh. Ya, jauh. So mustahil lah Al-Bukhari boleh kata dari Ibnu Abbas seolah-olah dia ambil terus langsung daripada Ibnu Abbas. Tak. Mustahil perkara itu berlaku. Maksudnya di antara Al-Bukhari dan Ibnu Abbas, di sini ada 3 ataupun 4 orang perawi yang digugurkan. Tapi Al-Bukhari kata dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW bersabda begitu begini. Maksudnya hadis itu mu'allaq. Hadis itu telah terputus sanadnya ataupun telah terputus pada awal sanad. So hadis itu hadis mu'allaq. Disebut sebagai hadis mu'allaq. Boleh faham ke sampai situ? Faham tak dah? Okey, baik. Okey. Hukum dia jelaslah hadis itu daif. Sebab apa daif? Kerana sanadnya terputus. Sanadnya terputus. Hadis mursal.
Hadis mursal ni adalah hadis yang terputus pada akhir sanad. Okey, iaitu selepas tabi'in. Selepas tabi'in. Akhir sanad, tadi awal sanad. Awal sanad adalah siapa? Guru kepada pengarang kan? Maksudnya Bukhari, guru dia iaitu Al-Humaidi. Yang tu dikira awal sanad. Akhir sanad adalah selepas ataupun sebelum daripada Nabi SAW, iaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu akhir sanad. Nampak kat sini? So, Nabi kemudian bermula akhir sanad, tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Hadis mursal adalah hadis yang terputus pada akhir sanad, iaitu terputus pada sahabat. Sahabat yang digugurkan. Sahabat yang digugurkan. Maksudnya daripada tabi'in, Hasan al-Basri contoh, seorang tabi'in yang bernama Hasan al-Basri, terus dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda. Hasan al-Basri, dia pernah jumpa dengan Nabi tak? Tak pernah jumpa. Sebab dia tabi'in. Dia hanya pernah bertemu dengan sahabat Nabi SAW. Sahaja. So sepatutnya ada sahabat Nabi di dalam sanad tersebut tapi digugurkan. Digugurkan. So hadis ini kita namakan ianya sebagai hadis mursal. Kita namakan ianya sebagai hadis mursal. Boleh faham ke? Faham betul? Faham. Ni kawan-kawan yang lain macam mana ni? Boleh faham tak? Faham. 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 Salsabilah, boleh faham salsabilah? Ya Ustaz. Ha? Tak dengar. Boleh faham ke salsabilah? Ya Ustaz. Boleh. Nanti saya nak minta ulang semula. Siapa-siapa, saya akan panggil dia nama untuk awak semua ulang semula apa yang telah saya jelaskan berkaitan tentang istilah-istilah yang telah saya sebutkan ni. Tadi mu'allaq, kemudian mursal, sekarang ni kita nak masuk kepada mu'dal. Hadis mu'dal. Hadis mu'dal adalah hadis yang terputus pada sanadnya dua orang perawi ataupun lebih secara berturutan. Ustaz, semula boleh tak dalam tangkap? Okey, al-mu'dal adalah hadis yang terputus pada sanadnya dua orang perawi ataupun lebih secara berturutan. Secara berturutan. Dan ia berlaku sama ada pada awal sanad, pada pertengahan sanad ataupun pada hujung sanad. Maksudnya sanad, contoh sanad A, B, C, D, E. Kan? Contoh Al-Bukhari ambil daripada perawi A, B, C, D, E. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ada A, B, C, D, E. Ada 5 orang perawi di antara Al-Bukhari dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian gugur 2 orang perawi secara berturutan. Baik awal sanad, kan? Contoh Bukhari, guru kepada Bukhari, guru kepada guru Al-Bukhari. 2 orang ini putus. Maka kita namakan ianya mu'dal. Kita namakan ianya mu'dal. Ataupun lebih daripada 2 orang, maksudnya 4 orang. 4 orang, semuanya gugur. Okey, itu juga kita namakan ianya sebagai mu'dal. Ataupun 2 orang perawi ini gugur di tengah-tengah. Contoh macam ni, gugur. 2 orang perawi gugur. Di tengah-tengah ni gugur. Maka itu juga kita namakan ianya sebagai mu'dal. Ataupun 3 orang perawi gugur secara berturutan. Kita namakan juga ianya sebagai mu'dal. Ataupun di hujung, 2 orang gugur. Mu'dal. Ataupun 3 orang gugur. Juga dinamakan ianya sebagai hadis mu'dal. Okay, boleh faham ke? Boleh. Okay. So mu'dal hukumnya apa? Hadis Marduk. mardud. Kenapa mardud? Okay, kenapa mardud? Sebab gugurnya perawi. Ya, sebab perawinya gugur.
perawi telah gugur, sanad tidak bersambung. Maka sanad tidak bersambung, maksudnya dia tidak menepati syarat hadis sahih. Sebab syarat hadis sahih adalah hadis mesti sanadnya Bersambung. Bersambung. Tikah. sahih. Ya, betul. Mesti sanadnya bersambung. Tapi tadi muallaq tak bersambung sanad dia. Mu'dal tidak bersambung sanad dia. Mursal tidak bersambung sanad dia. Yang keempat, al-munqati'. Al-munqati' ini adalah hadis yang terputus pada sanadnya seorang perawi. Sama ada di tengah, di hujung ataupun di belakang. Di awal, di hujung ataupun di tengah. Seorang perawi. Maka kita namakan ianya al-munqati'. Kita namakan ianya sebagai al-munqati'. Ya, dapat? Contoh Al-Bukhari dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di tengah-tengah antara Al-Bukhari dengan Nabi SAW ada 5 orang perawi. Ada 5 orang perawi. Terputus salah satu. Terputus kat tengah ni. So tinggal 4. Terputus satu. Hadis ni hadis mu'dal. Hadis munqati'. Ataupun terputus di awal. Okey. Hadis itu hadis munqati'. Seorang perawi. Ataupun terputus di tengah. Hadis itu dinamakan hadis al-munqati'. Ataupun terputus di hujung. Hadis itu dinamakan hadis al-munqati'. Boleh faham? Ustaz, Ya. tadi Ustaz ada kata pasal hadis munqati' ni kalau terputus di awalnya ada hadis munqati' juga ke Ustaz? Ya, betul. Terputus pada awal hadis munqati'. Pada masa yang sama, ianya juga dikenali sebagai hadis mu'allaq. Kan? Betul tak? Siapa Betul. tanya? Muhammad. Betul. Hadis Muhammad kan? Okey. Macam itulah. Boleh faham ke? Jelas Ustaz. Okey. So hadis itu hadis munqati'. Okey. Mudallas ni saya tak nak masukkan, saya tak nak bincang kat sini sebab perbincangan dia agak panjang berkaitan tentang mudallas. Sebab kita tak ada masa yang banyak sangat untuk kita nak bincang lebih terperinci. Sebab mudallas ni dia memerlukan kepada penelitian yang lebih lah untuk hadis mudallas. Jadi saya tak nak bincang berkaitan tentang hadis mudallas. Cuma sekarang ni apa yang awak semua kena faham, 5 ataupun 4 jenis hadis yang terputus sanad tadi, iaitu al-mu'allaq, kemudian mursal, kemudian munqati' dan juga mu'dal, hadis mu'dal. 4 buah hadis tu boleh faham ke? Boleh. Jelas. Okey. So itu adalah jenis-jenis hadis mardud disebabkan sanad terputus. Iaitu ada 5 jenis hadis ataupun 4 jenis hadis yang telah kita bincangkan tadi. Iaitu yang pertama hadis mu'allaq, yang kedua hadis mu'dal, yang ketiga hadis munqati', kemudian yang keempat hadis mursal. Keempat-empat hadis ini ianya dalam kategori mardud, dalam kategori hadis yang daif. Kenapa dia daif? Contoh, ada soalan tanya. Kenapa hadis-hadis tersebut daif? Kerana sanadnya terputus. Sanadnya terputus. Kalau terputus di awal, maka kita namakan ia mu'allaq. Kalaulah terputus di tengah, kita namakan ia munqati'. Kalau 2 orang ataupun lebih secara berturutan terputus, baik di tengah ataupun di hujung ataupun di awal, kita namakan ianya hadis mu'dal. Kan? Ataupun kalaulah ianya terputus pada akhir sanad, maka kita namakan ianya mursal. Tapi poin dia, hadis tersebut mardud kerana sanad terputus. Cuma beza di mana dia terputus tu. Kalau awal, kita namakan mu'allaq. Kalau di tengah, munqati'. Kalau lebih daripada 2 orang secara berturutan, kita namakan ia mu'dal. Kalaulah di hujung, kita namakan ianya sebagai hadis mursal. Okey.
Itu bahagian yang pertama hadis mardud. Bahagian yang kedua hadis mardud adalah hadis mardud bisabab at-ta'an fil rawi, iaitu kritikan pada perawi. Maksudnya sanad dia okey, tak ada masalah. Sanad dia bersambung. Tetapi yang beza adalah yang menyebabkan dia mardud, dia ditolak kerana at-ta'an fil rawi, iaitu perawinya dikritik. Perawinya ada masalah. Okey, sebelum tu saya nak tanya kepada awak semua, ada berapa syarat hadis sahih? 5. 5. Okey, sebut. Apa dia? Tiada illah, tidak ada tiada syaz. Sanad yang sambung. Nak tahu. Okey, sambung. Lagi 2. Perawi. Perawi. Perawi, Yang adil. adil, Debit. dhabit. Perawi adil dan juga dhabit. Okey, so ada 2 syarat tadi yang berkait dengan perawi kan? Perawi adil dengan perawi dhabit. Okey. Perawi ini ataupun syarat ini tidak dipenuhi untuk bahagian kedua. Sebab bahagian kedua tadi dia menjadi daif disebabkan perawinya bermasalah. Perawinya mendapat kritikan daripada para ulama. Okey. So kat sini dia list lah. Ada beberapa perkara yang yang dikritik oleh para ulama terhadap perawi, antaranya al-kadhib ataupun kadzab wa hadithul kadzab. Maksudnya perawi itu dituduh sebagai pendusta at-tuhmah bil kadhib awil wad'i, iaitu perawi itu dituhmah ataupun dituduh sebagai pendusta. Al-fisq, perawi itu seorang yang fasik. Al-bid'ah, seorang perawi itu melakukan bid'ah. Al-jahalah, perawi itu tidak dikenali, majhul. Ataupun fahsyul ghalat, kasratul ghaflah, su'ul hifzi. Ini di antara sebab-sebab. Kasratul ghaflah ni maksudnya perawi itu dia banyak lalai. Su'ul hifz, hafalan dia tidak begitu baik. Mukhalafatus thiqat, hadisnya bertembung dengan hadis-hadis yang lain yang diriwayatkan oleh perawi-perawi thiqah. Okey, ini semua di antara kritikan-kritikan yang diberikan oleh para ulama terhadap pribadi ataupun terhadap diri perawi. So kalau ada kritikan-kritikan ini, maka hadis itu dia menjadi daif. Hadis daif. Bahkan kalau teruk kritikan itu boleh jadi maudhu'. Hadis itu boleh menjadi maudhu'. Okey, boleh faham ke sampai situ? Ada soalan tak apa-apa? Yang mungkin kita boleh bincang. Ustaz, hadis maudhu' tu apa? Hadis maudhu' ni hadis palsu. Okey, hadis palsu. Okey, sekejap lagi kita masuk hadis palsu. Doktor. Ya, sila. Pembagian ni dah termasuk dalam da'if jiddan ke macam mana doktor? Dah termasuk. Okey. Dah termasuk. Tapi palsu ke, dhaif jiddan ke, apa ke, semuanya melihat kepada kedudukan perawi yang dikritik tadi. Kalaulah kritikan itu begitu, orang kata apa, kritikan itu begitu kuat, maksudnya sangat-sangat dikritik. Contoh, perawi itu dikritik oleh para ulama sebagai kadzab, sebagai pendusta. Maka hadis yang dia riwayatkan itu menjadi palsu. Okay, boleh faham? Maksudnya kedudukan hadis, macam kawan kita tanya tadi, palsu, daif jiddan, daif sangat-sangat berat, daif yang berat, kan? Daif dan sebagainya, ianya bergantung kepada bagaimana para ulama memberikan kritikan kepada perawi itu. Bagaimana para ulama memberikan kritikan kepada perawi itu. Kalau kritikan dia biasa-biasa je, dikritik tapi tak adalah sampai dahsyat, kan? Tak adalah sampai dikatakan perawi itu sebagai pendusta apa. Okey, dia sekadar daif tapi daifnya tidak begitu berat. Tapi kalaulah perawi itu diberikan kritikan yang dahsyat oleh para ulama. Contoh, ulama kata si fulan dajjal. Fulan itu seorang yang dajjal, kan? So, kita katakan hadis yang dia riwayatkan itu boleh jatuh menjadi palsu, maudhu'.
Sebab apa? Sebab perawi bagi hadis itu dituduh ataupun dikatakan sebagai seorang pendusta oleh para ulama hadis. Okay, macam itulah. Okay, boleh faham ya semua? Faham Ustaz? Boleh faham? Jelas Alhamdulillah. Okey, jelas ya. Okey, so sekarang ni kita nak masuk pada hadis maudhu'. Apa yang dimaksudkan dengan hadis maudhu'? Maudhu' ni saya rasa kita pun biasa sebutkan maudhu' kan? Hadis maudhu' adalah hadis palsu. Maksudnya adalah hadis palsu. So kalaulah dalam soalan tanya hadis maudhu' ataupun dalam soalan dia tanya hadis palsu. So kita dua perkara yang sama. Dua jenis hadis yang sama. Maudhu' dan juga palsu sama. Okey. Dari sudut istilah makhtuliqa 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aw ghairihi min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin kadhiban wa zura, iaitu hadis yang dicipta di atas nama Nabi. Okey, awak semua kena ingat. Bila kata hadis palsu, hadis maudhu', hadis yang dicipta di atas nama Nabi. Maksudnya hadis itu bukan daripada Nabi. Nabi tak pernah cakap, Nabi tak pernah buat. Tetapi orang kata Nabi kata. Tapi orang kata Nabi buat. So dia telah berdusta di atas nama Nabi SAW. So hadis palsu adalah hadis yang dipalsukan ataupun hadis yang direka di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin kadhiban wa zura, baik perkataan, perbuatan, takrir iaitu pengakuan dan juga sifat secara dusta. Maksudnya mereka reka para perawi yang jahat ni, mereka reka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahawa Nabi berkata begini, sedangkan Nabi tak cakap pun. Ataupun dia kata Nabi buat begitu begini, sedangkan Nabi tak pernah buat pun. Mereka sengaja mencipta dan mereka reka hadis dan disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan cerita kenapa perkara itu berlaku, kan? Cuma sekarang ni kita nak fokus kepada apakah maksud hadis palsu ataupun hadis maudhu'. Okey, sampai situ boleh faham ke apa maksud hadis palsu, hadis maudhu'? Jelas. Faham je, jelas. Okey, baik. Kawan-kawan yang lain ni okey ke tak ni? Okey. Boleh faham ke? Ke laju sangat? Saya nak cepat-cepat sebab banyak lagi perkara-perkara lain yang kita kena cover. Cuma mungkin ringkas-ringkas untuk kita buat pada petang ni. Okey. Okey, apa martabat hadis palsu? Syarrul ahadits dha'ifah. Dia merupakan hadis dhaif yang paling buruk. Dia hadis dhaif dalam kategori hadis dhaif, tapi hadis dhaif yang paling teruk. Kan? Maksudnya paling bawah hadis palsu lah. Kan? Hadis palsu. Apa hukum meriwayatkan hadis ni? Tidak halal bagi seseorang yang telah pun tahu bahawa hadis itu palsu dan dia meriwayatkan hadis tersebut tanpa dia menjelaskan kepalsuan hadis itu. Maksudnya dia terus kata, Nabi bersabda begitu begini. Sedangkan dia tahu hadis itu palsu. Dia tak kata pun pada orang lain, ini hadis palsu. Saya sekadar nak beritahu bahawa hadis ini palsu. Tak, dia tak cakap macam tu. Dia terus riwayat hadis tersebut dan dia kata Nabi bersabda begitu begini. So tidak halal. Bila kata tak halal ni maksudnya haram lah. Berdosa. Bahkan dalam hadis kata Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta secara sengaja di atas namaku, maka tersedia tempat duduknya di dalam neraka. Okey. Okey, al-asbab. Okey, sekarang ni kita nak bincang apakah sebab? Apakah sebab berlakunya pemalsuan di dalam hadis? Kenapa? Yang pertama, al-intiqam minal islami wal muslimin. Al-intiqam minal islami wal muslimin ni adalah orang nak jatuhkan Islam dan juga kaum muslimin. So
So biasanya yang buat hadis-hadis palsu ini adalah orang yang bukan Islam dalam kalangan Yahudi ataupun Nasrani dan sebagainya. So mereka nak jatuhkan agama Islam, nak jatuhkan kaum muslimin, orang-orang Islam, maka mereka mencipta hadis palsu. Kan? Mereka mencipta hadis palsu. Itu yang pertama. Kenapa hadis palsu berkembang? Okay. Kenapa hadis palsu berkembang? Okey, yang kedua, nusratil ahzab wal ahwa as-siyasiyah. Kerana nak menangkan parti-parti ataupun kumpulan-kumpulan tertentu ataupun kumpulan-kumpulan politik tertentu. Nak menangkan kumpulan-kumpulan politik tertentu. Contoh, ada kumpulan politik, kumpulan Syiah kan, iaitu mereka yang menyokong Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. So dia nak naikkan Sayyidina Ali, dia nak supaya dapat sokongan daripada rakyat kan, nakkan pemerintahan dan sebagainya. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka cipta hadis palsu seolah-olah siapa yang menyokong Sayyidina Ali berada di tempat yang benar. Berada di tempat yang benar. Macam itulah. So, mereka cipta hadis palsu tujuannya adalah nusratil ahzab wal ahwa as-siyasiyah. Untuk memenangkan puak dan parti politik masing-masing. Okey, itu yang kedua. Kenapa berlakunya ataupun munculnya hadis palsu? Yang seterusnya yang ketiga, nusratil madhab al-aqdiyah. Nak memenangkan mazhab akidah. Macam tadi dah kita sebut. Khawarij dicipta hadis palsu supaya orang sokong pandangan Khawarij. Golongan Rafidah, Syiah Rafidah kan. Dia akan buat hadis palsu supaya orang ikut dia. Kan? Ataupun golongan-golongan apa lagi? Banyaklah kan. Jabariyah, Qadariyah, Jahmiyah dan sebagainya. So ini semua adalah mazhab-mazhab dalam akidah dan mereka buat hadis palsu dengan tujuan dapat sokongan daripada orang ramai. So itu yang ketiga, nusratil madahib al-aqdiyah. Sebab nak dokong ataupun nak sokong mazhab-mazhab akidah masing-masing. So ramailah orang yang tak bertanggungjawab ni, so mereka mencipta hadis-hadis palsu untuk mendapat sokongan daripada orang ramai. Okey. Seterusnya, tanfir nas anil Islam, nak menjauhkan manusia daripada Islam. Nak menjauhkan manusia daripada Islam. So ini juga salah satu sebab kenapa orang cipta hadis palsu. Biasanya musuh-musuh Islam lah. Dia cipta hadis palsu yang kadang-kadang hadis tersebut tak logik. Hadis tersebut macam bunyi dia kartun kan. Bunyi tak logik lah Nabi menyebut sedemikian. Maka mereka buat macam mana? Mereka pencipta hadis palsu untuk jauhkan manusia lain daripada Islam. Okey, itu yang keempat. Yang kelima, al-asabiyah lil qabilah wal jins wal balad wal bilad. Taksub ekstrim terhadap kabilah masing-masing ataupun bangsa masing-masing ataupun negara masing-masing. Kan? Contoh kita Malaysia, so kita cipta hadis palsu seolah-olah Nabi SAW memuliakan orang-orang Melayu di Malaysia. So kita cipta hadis palsu kata Nabi bersabda, siapa dalam kalangan orang Melayu dia merupakan sebaik-baik bangsa. Contohlah macam tu. Okay. So dia telah pun menggunakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menaikkan bangsa Melayu. Okay. So macam itulah juga yang berlaku. Orang Arab dia akan buat hadis-hadis palsu seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kemuliaan kepada orang Arab. Orang Parsi pun begitu. Orang apa lagi? Orang Afrika pun begitu. Orang Sudan pun begitu dan sebagainya.
So mereka cuba mencipta hadis-hadis palsu kerana mereka nak angkat bangsa sendiri. Kan? Ataupun kadang-kadang mereka nak jatuhkan sesuatu bangsa, maka mereka cipta sesiapa daripada bangsa Melayu, dia merupakan seburuk-buruk bangsa. Contohlah macam tu, kan? So dia buat hadis palsu untuk menjatuhkan sesuatu bangsa. Tengok contoh. Ab'adahullah. Innahu kana yabghadu Quraisyan. Tengok. Semoga Allah menjauhkan dia. Sesungguhnya dia kata, kana yabghadu Quraisyan. Kerana Allah Subhanahu wa taala tak suka kepada orang Quraisy. Yang ni salah satu daripada contoh hadis palsu. Kerana dia benci kepada orang Quraisy, taksub kepada bangsa sendiri, maka dia cipta hadis palsu dan dia kata Allah murka kepada orang Quraisy. Allah murka kepada orang Quraisy. Sedangkan itu hanyalah palsu sahaja. Okey, boleh faham ke sampai situ? Boleh doktor, jelas. Jelas ya? Kita cuba untuk okey. Contoh. Wa wada'a Anbasa ibn Sa'id al-Basri. Ada seorang lelaki atau seorang perawi yang bernama Anbasa ibn Sa'id al-Basri. Dia kata apa? Az-zinji idza syabi'a zana wa idza ja'a sarqa wa inna fihim lasamahah wa najdah. Dia kata kat sini zinji ni nama satu tempat. Dia kata orang-orang zinji, dia kata idza syabi'a zana. Apabila mereka itu kenyang, mereka akan berzina. Wa idza ja'a, dan apabila mereka lapar, mereka akan mencuri. Waliyazubillah. So kita nampak kat situ, punyalah dia benci kepada orang zinji, sehingga kan dia buat hadis palsu seolah-olah orang-orang zinji ini berada pada kedudukan yang sangat buruk. Kan? Sangat buruk. Sampai dia kata orang zinji ini apabila mereka kenyang, mereka akan berzina, tapi apabila mereka lapar, mereka akan mencuri. Waliyazubillah. So ini merupakan perkara ini berlaku disebabkan taksub terhadap kabilah masing-masing dan nak menjatuhkan kabilah-kabilah yang lain. Okey, seterusnya. Tengok yang ni pula. Ahibbul Arab li salat. Orang Arab itu dicintai kerana 3 perkara. Li'anni Arabi, wal Quran Arabi, wal kalam ahlul jannah Arabi. Dia kata orang-orang Arab ini disukai kerana 3 perkara. Yang pertama kerana aku, iaitu Nabi SAW adalah seorang Arab. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Wa kalam ahlul jannah Arabi. Dan juga perkataan, perbualan ahli-ahli syurga adalah dengan bahasa Arab. So dia nak angkat. Sebab taksub dengan orang Arab kan. Mungkin dia orang Arab dan dia orang Arab dan dia taksub dengan bangsa dia, maka dicipta hadis palsu seolah-olah orang lain angkat ataupun dia nakkan supaya orang lain angkat kedudukan orang Arab. Macam itulah. Okey. Itu yang seterusnya. Yang keenam. Okey, ar-raghbah fi salahin nas wa zuhdihim. Iaitu pemasuk-pemasuk hadis ini dia memasukkan kerana terlalu gairah untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Mungkin ada di sana pada zaman mereka masyarakat yang tak suka bersedekah, tak suka membaca Al-Quran, tak suka untuk bangkit pada waktu malam, qiyamul lail dan sebagainya. So mereka ni cuba untuk memperbaiki keadaan-keadaan yang kita sebutkan tadi, malas baca Quran, malas bangun qiyamul lail, malas puasa sunat dan sebagainya. Mereka nak perbaiki keadaan-keadaan itu, lalu mereka buat hadis palsu. Siapa yang membaca Al-Quran, dia akan mendapat begini-begini. Contohlah, kan? Siapa yang bersedekah, dia akan dapat begitu dan begini. Kan? Okey.
So dia buat macam tu untuk apa? Supaya orang lain buat kebaikan, supaya orang bersedekah, supaya orang membaca Al-Quran, supaya orang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya itu dan ini. Okey, ini juga di antara sebab mengapa berlakunya pemalsuan hadis. Boleh faham ke semua? Boleh Ustaz? Boleh, Alhamdulillah. Okey. Boleh. Ha? Okey ke? Okey, boleh faham ke? Ada soalan apa-apa? Tiada Ustaz. Ya, ada. Okey. Yang seterusnya, nusratil mazahib al-fiqhiyah. Nak memenangkan mazhab fiqh masing-masing. Mungkin dia Syafi'i, maka dia angkat mazhab Syafi'i dan dia jatuhkan mazhab-mazhab yang lain. Dan dicipta hadis palsu. Sebab bila sebut Nabi bersabda, so dia ada qimah, dia ada nilai yang tinggi, kan? Kalau cakap si fulan bersabda, so kedudukan dia tidak begitu kukuh, kan? Tapi kalau dia kata Nabi bersabda, maka kuatlah, kan? Sebab yang cakap itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So yang ketujuh ni, nusratil madahib al-fiqhiyah, nak memenangkan mazhab akidah masing-masing. Macam saya sebutkan tadi, mungkin Imam Syafi'i rahimahullah, dia pengikut mazhab Syafi'i rahimahullah, dia buat hadis-hadis palsu supaya orang pergi berpegang dengan mazhab Syafi'i dan tinggalkan mazhab-mazhab yang lain. Begitu juga mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal, mazhab Hanbali, dan buat perkara yang sama dan sebagainya. So, ini di antara nusratil madhahib al-fiqhiyah, ini salah satu daripada sebab kenapa para perawi memalsukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, tengok ya, saya baca satu hadis. Dia kata, hadis ini daripada Anas, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakun fi ummati rajul yuqal lahu Abu Hanifah. Nabi bersabda, tengok sampai dia kata, Nabi bersabda bahawa akan ada dalam umatku nanti seorang lelaki yang dinamakan dengan Abu Hanifah. Huwa siraju ummati. Dia merupakan pelita bagi umatku. Dia merupakan pelita bagi umatku. So bila tengok, Masya Allah, tinggilah kedudukan siapa tadi? Kedudukan mazhab Abu Hanifah. Tinggi kedudukan mazhab Abu Hanifah. Sebab apa? Sebab Nabi bersabda akan ada seorang lelaki yang dipanggil Abu Hanifah, huwa siraju ummati, dan dia merupakan siraj. Dia merupakan pelita bagi umatku. Dia merupakan pelita bagi umatku. Okey, so secara tidak langsung, hadis itu adalah palsu. Kenapa? Kerana Nabi tak pernah pun sebut bahawa Imam Abu Hanifah itu adalah pelita kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, boleh faham sampai situ? Senang je kan? Senang ke? Senang. Senang. Okey. Al-aghrab ad-dunyawiyah asy-syakhsiyah ni dia suka pada dunia lah. Suka kepada dunia. So suka kepada dunia ini juga menjadi sebab mengapa berlaku pemalsuan hadis. Mungkin seseorang itu dia nak dekat dengan pemerintah, kan? Bila dekat dengan pemerintah dapat projek, dapat itu, dapat ini dan sebagainya, kan? So mungkin ada seseorang yang nak dekat dengan pemerintah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapat habuan dunia, kan? Habuan dunia. So, ini juga salah satu daripada sebab kenapa berlakunya pemalsuan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iaitu al-aghrab ad-dunyawiyah asy-syakhsiyah. Okey.
Okey. Sampai situ boleh faham kan semua? Ada soalan apa-apa? Ada soalan ke? Tak ada kot Ustaz. Tak Tak ada okey. ya? Okey. Boleh faham ya? Kita rehat dalam 5 minit boleh tak? Rehat saat ni dalam 5 minit. Siapa nak minum air ke apa ke boleh. Okey. 15, 3 suku masuk